forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu Mahkamah batal kemenangan PN di Parlimen Kemaman. Saya baca sikit Malaysia Today ni. Petaling Jaya Mahkamah Pilihan Raya mengisytiharkan keputusan PRU15 bagi Parlimen Kemaman terbatal dan tidak sah. Sekaligus membatalkan kemenangan Perikatan Nasional PN. Di sebalik kemenangan bergaya PN yang meraih majoriti 27,479 undi itu, Hakim Anselm Charles Fernandez menerima dakwaan petition berhubung sogokan semasa tempoh berkempen untuk meraih undi bagi calon itu Cik Alias Hamid. Hakim, kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akhirnya komen macam biasa. Dan hari ini Mahkamah Pilihan Raya telah pun memutuskan bahawa pemilihan ataupun ahli Parlimen Kemaman, saudara, Mahkamah Petisyen Pilihan Raya telah membuat keputusan pagi tadi bahawa pemilihan Yang Berhormat Cik Alias selaku ahli Parlimen Kemaman yang dipilih pada PRU 15 dahulu adalah terbatal dan tidak sah. Saya bila terima berita tersebut tu saya geleng kepala lagi saya. Retinya bila dah terbatal, maka dengan sendirinya terpaksa diadakan pilihan raya lagi. Bila terpaksa diadakan pilihan raya atau pilihan raya kecil atau pilihan raya semula, sekali lagi lah wang rakyat akan dibazirkan. Nilainya bukan sedikit saya. Kalau Dewan Negeri pun boleh dekat 1 juta 2 juta, apa kata kalau Parlimen? Ini Parlimen Kemaman, rakyatnya ramai. Saya, Hakim Pilihan Raya yang arif Datuk Anselm Charles Fernandez telah menerima dakwaan petition dalam petisyen pilihan raya bahawa terdapat sogokan di beberapa majlis rasmi Kerajaan Negeri Terengganu melalui dana bantuan air belia dan air siswa yang telah diagihkan semasa tempoh berkempen dalam pilihan raya umum 15 lalu untuk meraih undi kepada Yang Berhormat Cik Alias. Beliau mewakili parti PAS. Kali kedua saya. Tapi kalau saya cakap begini, orang marah dengan saya. Bukan saya berniat untuk mengutuk ataupun memperlekehkan pimpinan PAS. Tapi kali kedua dah terbukti adanya elemen rasuah politik. Tu hari sibuk-sibuk kita bertanding di 6 buah negeri. Kursi Parlimen Kuala Terengganu disahkan oleh Parlimen adanya elemen rasuah untuk merangkul keyakinan rakyat. Kali ini di Kemaman pula. Hinggakan mahkamah telah pun mengarahkan kos sebanyak RM30,000 perlu dibayar oleh responden kepada pepetisyen. Saudara, dalam pilihan raya dulu memanglah kita kena terima hakikat, saudara. Dalam pilihan raya dulu Cik Alias mengalahkan calon daripada UMNO Barisan Nasional, itu Ketua Perhubungan Negeri Terengganu Datuk Seri Ahmad Said dalam pertandingan 4 penjuru. Itu Parlimen Kemaman, saudara. Dengan majoriti besar, iaitu 27,179 undi. Cik Alias merupakan penyandang kursi Parlimen itu memperoleh 65,714 undi. Sementara Datuk Seri Ahmad Said mendapat 38,535 undi. Dua lagi pencabar itu calon daripada Pakatan Harapan Hasuni Sudin memperoleh 8,340 undi. Manakala Rosli Abdul Ghani daripada Parti Pejuang hilang wang pertaruhan cuma dapat 506 undi. Itu keadaannya di Kemaman, saudara. Kalau ada pilihan semula, kalau nak mengharapkan campuran antara yang dimenang oleh Datuk Mat Said 38,535 dan daripada Pakatan Harapan Parti Keadilan saudara Hasuni Sudin yang dapat 8,340, baru ada 46,000. Sedangkan Cik Alias dapat 65,000. Tapi kerana apabila terbukti di mahkamah adanya elemen rasuah politik, maka suka tak suka kena adalah pilihan raya semula. Ini keadaannya, saudara. Dalam keadaan begini, saya lihat juga kenyataan Datuk Seri Mat Said. Dia kata dia pun nak bertanding semula. Saya kata sudahlah. Sekarang ni tak tahulah bagaimanapun terpulang. Bila tarikh akan ditetapkan, terpulang kepada Suruhanjaya pilihan raya. Ini kali kedua saya. Dan saya dipahamkan banyak lagi kursi-kursi yang boleh berlaku pilihan raya. Kalau ini berlaku sekarang ni, Perikatan Nasional yang selama ni mengatakan mereka ada 74 campur daripada Sadiq, ada 75. Kalau seorang dah dibatalkan, tinggal balik 74. Bagaimana kalau kalah nanti?
Maka begitu juga kerusi-kerusi lain di Melaka, kerusi ahli parlimen kawasan Masjid Tanah juga sedang menanti keputusan daripada mahkamah. Ada banyak lagi kes, saudara. Saya lihat bahawa bagaimana unsur-unsur politik wang begitu bermahajalela, saudara. Itu gambarannya, saudara. Bagaimanapun kita berlapang dada lah, saudara. Kita tunggu. Jangan kita membuat kesalahan. Saya nyatakan bahawa 2 kes yang dibawa ke mahkamah, dua-dua melibatkan daripada calon daripada parti PAS. Apakah mereka mengamalkan politik wang? Wallahu a'lam bissawab. Tapi mahkamah telah pun membuktikan bahawa kemenangan mereka dibatalkan kerana adanya elemen politik wang. Itu gambaran, saudara. Baik, saudara. Tak payahlah kita ulah lebih lagi. Kita tunggulah keputusannya. Apa akan berlaku di Kemaman nanti. Cuma hari ini, jam 5 petang tadi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun selamat kembali ke tanah air. Selepas 4 hari berada di New York, mewakili negara dan menemui pelbagai pelabur-pelabur di Amerika. Delegasi tiba di lapangan terbang antarabangsa KLIA sekitar jam 5 petang. Dan sambut oleh beberapa orang menteri kabinet dan sebagainya, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengadakan pertemuan dan berinteraksi bersama 15 syarikat terkemuka amal syarikat. Iaitu 15 syarikat besar, saudara, di Amerika berkesempatan mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Perdana Menteri sepanjang keberadaan beliau di New York. Antaranya, saudara, termasuklah Airbnb, Amazon website, Boeing, ConocoPhillips dan Kimberly-Clark. Saudara, banyaklah kita mengharapkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Seri Anwar Ibrahim bahawa kalau boleh janganlah banyak sangat kita adanya red tape dalam kerajaan. Permudahkanlah setiap pelabur yang nak datang. Itu saja. Baik, saudara, itu kedudukan politik negara, politik nasional. Kita masuk bab politik pilihan raya Dun Pelangai di Bentong. Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkan bahawa tidak ada pusat pengundian awal yang sepatutnya dibuka pada 3 Oktober nanti. Tak ada, saudara. Kerana menurutnya kesemua anggota polis bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai telah pun dikeluarkan kertas undi secara pos. Demikian menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Ikmaruddin Ishak. Katanya SPR Suruhanjaya Pilihan Raya telah mengeluarkan 73 kertas undi kepada yang berhak mengundi secara pos bagi PRK kali ini. Jadi sebanyak 69 kertas undi dikeluarkan mengikut kategori 1A, merangkumi petugas pilihan raya, ahli pegawai SPR, anggota polis dan petugas media. Selain satu kategori 1C iaitu agensi dan organisasi serta 3 pengundi tidak hadir yang berada di luar negara. Proses pengeluaran kertas undi pos ini dijalankan dengan kehadiran ejen undi pos daripada semua calon yang bertanding. Jadi, tak adalah pada 3 bulan undian awal, saudara. Bagaimanapun, SPR mengingatkan supaya semua pengundi pos membuat penandaan pada kertas undi, mengisi dengan lengkap dan betul borang perisytiharan identitinya, saudara. Saudara, itu keadaannya. Dan hari ini, saudara, kita sudah pun memasuk hari yang keempat. Musim kempen di Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Pelangai. Dan saya nampak sekarang ni tumpuan calon-calon banyak berada di 3 kawasan Felda. Sebagaimana saya katakan, 50% saudara daripada 16,456 pengundi di Dun Pelangai datangnya daripada pengundi-pengundi di kawasan Felda. Iaitu sejumlah 7,983 pengundi. Bukan 50, 48,5, hampir 50% lah, saudara. Daripada keseluruhan 16,456 pengundi di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Jadi sebab itu sekarang ni Felda antara tiga kelompok, saudara, 3 kawasan yang dipanggil gugusan Felda. Ketiga-tiga ini menjadi tumpuan, iaitu Felda Kemasul. Ini tempat waktu penamaan calon diadakan. Saudara, ada satu Dewan Felda, Dewan orang ramai di situ diadakan masa penamaan calon. Saya turun juga ke Bentong, rupanya dipindah ke Kemasul, saya pun tak tahu. Akhirnya saya ketinggalan, tak dapat melaporkan. InsyaAllah saya akan pergi ke sana nanti, saudara. Jadi Feldanya Felda Kemasul.
Kemudian kawasan Felda lagi adalah Felda Kemahal. Ini dua gugusannya. Dan iaitu Felda Cemomoy. Ini merupakan pusat tumpuan mereka yang bertanding dalam pilihan raya Dewan Undangan Negeri kawasan Dun Pelangai. Setakat ini, saudara, Dato' Amizar Abu Adam, beliau banyak melakukan ceramah-ceramah secara face to face, saudara. Walaupun secara kecil, tak mahu ada besar-besaran, dia bersemuka dengan pengundi di kawasan tumpuan Felda. Itu antara sesi tinjauan mesra di Pasar Malam Felda Cemomoy, ataupun Felda program Santai Riadah mendaki Bukit Kemasul di Felda Kemasul, serta menyantuni peniaga di depan Padang Bola Felda Kemahal. 3 kawasan, saudara. Kempen Anak Jati Felda Cemomoy turut dibantu oleh pemimpin parti daripada UMNO, termasuklah pengurusi Perikatan Nasional, pengurusi Barisan Nasional Pahang, yang juga Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail, Siswa Agung UMNO Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi Dusuki turut hadir. Begitu juga kehadiran bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri turut hadir bersama dengan Ketua Perhubungan UMNO Negeri Sembilan iaitu Datuk Seri Jalaluddin Alias. Sebab Dun Pelangai ini bersebelahan dengan Negeri Sembilan, saudara. Banyak orang tak tahu. Saya perlu jelaskan. Dan kebanyakan situ adalah penduduk Felda. Dan selaku pengarah PRK Negeri Pelangai, menurut Warosdi setakat ini katanya beliau mendapat reaksi positif daripada pengundi. Sebab itu katanya kita bawa naratif way forward. Kita bentangkan pada pengundi apa kita tawarkan. Apa pembangunan kita akan laksanakan di Pelangai. Jadi kita tak isu-isu. Kita bentang prestasi. Memang pun saudara warga Felda tentulah akan berterima kasih kepada apa yang telah dilakukan oleh UMNO mengagaskan kumpulan Felda ini, saudara. Cuma saya mendapat perkabaran bahawa antara isu yang sedang dimainkan adalah berhubung tentang sekitar melibatkan warga orang asli, iaitu di kampung Sungai Gapoi. Ini dia kampung tu berhampiran dengan Karak, saudara. Kerana sekitar 300 orang asli kampung Sungai Gapoi, mereka mengharapkan agar calon daripada UMNO Barisan Nasional, Dato' Amizar, seandainya terpilih sebagai ahli Dewan Negeri, dapat memperjuangkan dan melesaikan keresahan mereka. Kerana mereka resah bakal kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian disebabkan isu pemilikan tanah yang masih lagi belum selesai sejak sekian lama. Bahkan mereka tidak ada lebih kurang 90 keluarga mendakwa berdepan kesukaran untuk mencari hasil hutan disebabkan terdapat halangan laluan di tanah-tanah kawasan berkenaan. Jadi menurut Tok Batin, saudara Ramli Mat, katanya permohonan untuk menyelesaikan isu status tanah kampung mereka agar digazetkan sebagai tanah orang asli, katanya telah pun dihantar pada kerajaan sejak 10 tahun dulu. Jadi saya harap Datuk Wan Rusdi dapatlah menyelesaikan masalah ini. Saudara, kesian. Itu mesti kita tangani. Saya harus menyertakan, saudara. Dan ini juga akan dimainkan oleh pihak pembangkang. Nanti dianggap sebagai kegagalan kita, saudara. Jadi sekarang kata orang asli itu dia, pencarian kami tersekat. Nak masuk hutan, tak boleh. Semua kawasan dah dipagar. Itu keadaannya. Dan saya haraplah calon Barisan Nasional Dato' Amizar Abu Adam, seandainya bila berjaya terpilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pelangai, dapatlah memujuk Yang Berhormat Perdana Menteri Besar segera menyelesaikan masalah sekitar 300 warga orang asli di kawasan perkampungan Sungai Gapoi. Saya harus melaporkan, saudara. Orang nak kata apa pun katalah saya. Orang nak marah-marahlah, saudara. Saya tak ambil kisah, saudara. Sebab itu saya yakin apabila Datuk Wan Rusdi mengatakan bahawa pembangkang memanglah mereka dalam keadaan sekarang ni tak berupaya untuk membantu rakyat. Kerana mereka bukan dalam kerajaan. Jadi kalaulah pengundi-pengundi di kawasan Dun Pelangai ni memilih parti pembangkang, apa semua yang mereka dapat? Banyak perjuangan tentu tidak dapat apa ini dilaksanakan. Sebab itu sekarang ini saya menyarankan bahawa berfikirlah sebelum anda membuang undi anda nanti, pilihlah calon yang boleh membantu. Kerana kerajaan sekarang ini kerajaan pimpinan
UMNO Barisan Nasional, saudara. Sebab itu katanya, Datuk Wan Rosli mengingatkan berkali-kali supaya pengundi jangan termakan dengan janji-janji manis yang ditabur oleh pembangkang. Sama ada katanya kalau mereka menang nak buat itu, buat ini. Mana mampu sebab mereka masih kekal sebagai pembangkang. Nak buat macam mana, saudara? Itu keadaannya. Dalam waktu yang sama, Seseagung veteran UMNO. Ini veteran UMNO, saya veteran UMNO, saya. Veteran UMNO mengharapkan agar pengundi Felda supaya memilih calon daripada Barisan Nasional sebagai mengenang jasa kepada Datuk Seri Najib dan Tun Razak. Okey tuan-tuan, ini komen saya lah tuan-tuan. Ini nampaknya dah kali kedua PN telah dibatalkan kemenangan mereka pada PRU15 kerana sogokkan rasuah politik semasa kempen pilihan raya PRU15 hari itu. So betul lah mereka ni dah kali kedua terbukti. Mereka ini memang ada memesogokkan kepada pengundi-pengundi mereka. Okey tuan-tuan. Lepas tu saya baca detail sikit lagi ni. Peguam mewakili Syekh Aliah Wan Rahimi Wan Daud memaklumkan sekiranya anak guam beliau ingin merayu ke Mahkamah Persatuan, hakim memberi tempoh sehingga 3 Oktober untuk memohon. Sekarang kita serah kepada pimpin PAS dan keputusan seterusnya. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan Perdana Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.